Apa dia nak kata? Ah, senang je Nat. Kalau untuk apply kenaikan pangkat sambung belajar ni, Nat buka ISIS, download dia punya garis panduan tu. Garis panduan, semua garis panduan tu download. Dan kalau nak tengok, sebab sekejap kau buka balik kat sini. Dah buka dah kat sini. Yang kat mana ke ah? Semua tu Nat kena download. Sekejap. Nat Ini besar sikit pemangkuan. Nat. Kecil sangat. Besar sikit. Sekejap, ini pemangkuan macam mana? Macam kat mana ke ah? Dia dekat utama. Ni utama naik pangkat macam ni ke? Dokumen ke? Hak tadi itulah yang Nat buka tadi tu. Ya, urusan naik pangkat tu. Okey. Kita bukan kalau yang bukan yang ni, patah balik. Patah balik. Ni bukan pemangkuan. Hak ni lah semua. Ni semua ni pemangkuan pengesahan naik pangkat tu. Nampak tepi tu ada ikon yang PDF tu. Download semua tu. Download okay. Semua tu. Baca semua bagi faham. Kak, akak kategori berapa tu Kak? Memang kategori kita kena kategori sama belajar tu dia kena habis baru boleh apply Kalau ikut kepada tahun ni punya polisi, siapa-siapa yang ambil kenaikan pangkat sambung belajar kena GOT. Baru boleh pakai kategori sambung belajar. Betul lah ni GOT. Nat sekarang ni buat by coursework kan? By coursework ni senang je Nat. Cakap senang ni. Yelah. Akak research tak Akak by coursework lah. Lepas tu kau senang Kak. Senang. Ya Allah, hai takut ni. Dia macam ni Nat. Sebenarnya perjalanan kita ni dalam buat master PhD ni kan, dia memang bukan atas kita pandai. Hello? Dengar tak? Hello? Tak dengar lah Kak, suara Kak tak keluar. Nak punya lain ke? Hello? Nak dengar tak? Hello? Dengar baru dengar suara Kak. Memang sebab yang tadi tak dengar. Tak lah, kau tak tahu sebab apa. Okay. Dia sebenarnya kan perjalanan kita sama belajar master dan PhD ni, dia bukan bergantung kepada kepandaian kita. Sebenarnya dia bergantung kepada rezeki kita. Allah yang permudahkan. Pendek kata, senang ayat dia kata nasib lah. Kan? Tapi kita kena berdoa lah. Berdoa, ya Allah bagi permudahkan urusan kita belajar. Buatlah macam mana cara pun supaya perjalanan kita ni dipermudahkan. Salah satu caranya yang aku buat dulu adalah sedekah. Lepas tu sedekah ni kan bukan pergi sedekah saja. Pergi dah sedekah tu kan minta dia doakan kita. Pergi sedekah kat makcik-makcik cleaner tu, yang antara benda yang aku buat tu, pergi cari makcik-makcik cleaner. Makcik, saya ni tengah belajar, makcik doakan saya dipermudahkan urusan belajar tau. Aku ni kan dah betul-betul macam peminta sedekah. Betul Nat. Tapi itulah yang akak buat sebab memang akak nak GOT. Akak tak boleh terima kalau akak tak GOT dan akak nak 4 flat. Walaupun akak rasa macam boleh ke aku nak 4 flat ni, macam mustahil je kan. Tapi memang akak nak 4 flat tau. Sebab akak rasa macam aku dah sacrifice everything. Dah anak-anak dah sacrifice masa depa, husband akak even sacrifice kerja dia. So akak kena macam kena buktikan yang macam apa yang orang dah korbankan untuk akak tu berbaloi tak untuk depa, apa yang depa dah buat, apa yang depa dah korbankan, faham tak? Jadi macam masa tu akak target macam mana sekalipun akak mesti kena GOT dan mesti kena 4 flat. Walaupun akak rasa macam boleh ke aku nak dapat 4 flat ni, kan macam mustahil, tapi sebenarnya tak mustahil. Semua benda ni kerja Tuhan, bukan kerja kita sebenarnya. Even though kalau kita ni pandai, bijak, genius macam mana pun, kalau Allah startkan otak kita untuk berfikir masa tu, memang tak boleh nak nulis juga. Jadi macam Nat kena buat sekarang ni adalah fahamkan dulu kriteria-kriteria untuk sama belajar. Akak boleh explain yang based on akak punya hal tu, tapi Nat kena baca juga yang current guideline ni sebab takut ada perubahan. Pindaan kan. Takut ada pindaan, dan memang ada pindaan pun. Salah satunya yang ketara adalah mesti GOT.
So GOT ni sebenarnya boleh GOT. Sebab Nat pun masih baru lagi kan. Jadi masih ada masa lagi. Ramai orang ramai orang poli, lecturer, orang KK yang takut nak ambil kategori sambung belajar ni sebab pertamanya tak ramai yang minta kategori ni satu. Jadi tak ada orang yang boleh buat sharing sangat. Dan kalau GPPKK mai buat tour pasal kenaikan pangkat pun, dia pun tak sebut pun pasal kategori sambung belajar. Ya dah betul. Dia pun tak sebut pun. Lepas tu yang kedua. Yang ketiga, orang kita ni takut nak buat research sebenarnya. Takut nak buat research, susah. Macam akak pun sebenarnya, masa akak pergi buat sambung master tu kan, akak tak pernah buat research sebelum tu. Akak tak pernah buat research. Akak memang blur, orang kata bodoh lah. Tahap akak ni zero. Zero knowledge pasal nak buat penulisan research ni. Walaupun dah berkali-kali dah pergi bengkel penulisan dekat sama. Tapi duk macam orang kasar si kata bangang situlah. Otak tu macam tak boleh, tak faham juga, tak reti nak buat. Walaupun macam dah diberi, disumbat, dipaksa pergi ke kelas research. Tak tahulah kok mana yang itulah Allah tak mau buka pintu hidayah tu nak bagi faham kan. Tapi selepas akak pergi sambung master tu, ada beberapa perkara yang akak buat, alhamdulillah akak dah faham, mula faham. So antara kelebihan Nat sekarang ni yang akak nampak, Nat dah ada apps. Okay, sebelum tu kita cerita sikit pasal kriteria kenaikan pangkat. Salah satu kriteria kenaikan pangkat tu dia kena buat penulisan. Tak silap akak 2 penulisan kot. Cuba nak buka balik tadi urusan naik pangkat tu. Cakap kita tak boleh lama tu sebab akak pukul 10 nak kena ready. Boleh kah? Nanti kita sambung balik esok ke lusa ke. Yang ini ke tadi ke bukan? Bukan. Yang tadi. Yang ni. Yang ni ke kak? Ni apa perubahan pindaan. Okay, tak apa, bukan. Pi balik yang tadi tu yang patah balik yang ni, pi yang dekat muat. Okey. Pi balik dekat urusan naik pangkat. Okey. Cuba pilih kategori sama belajar. Ya, pilih. Nampak? Kalau tengok kat sini, kan tengok. Syarat kursus PPK, CCP, CM semua dah settle. Sekarang ni istimewa motor ni kena buat cepat. Kalau tidak tak boleh apply. Kena buat terus. Pasal macam dah buat dah dekat Harmis, kenapa dia tak update lah? Kena update lagi ni kot. Kalau tak update, kalau dia tak update, kena call depa. Tak tahulah kena call BPSM ke macam poli lama, KK lama ke, tapi kena hijaukan yang ni. Lepas tu status dokumen kriteria kecemerlangan ni belum penuhi sebab tak buat lagi. So kalau kita tengok jumlah diperlukan 9 kan. 9 ni orang nampak macam banyaknya 9. Kan sebenarnya sikit sahaja berbanding dengan kategori 1. Ni ke Ya. Dok, sebenarnya sikit saja Nat, sikit saja. Kalau kategori 1 nampak 5, tapi sebenarnya sub dia gila banyak, gila sangat. Kategori 1 dia nampak 5, tapi di bawah dia yang dia tak tulis dalam ni punyalah banyak gila. Kategori sambung belajar ni walaupun nampak 9, kalau kita total semua lebih kurang 12 item saja. Lebih kurang 12 item saja. Okay. Jadi Nat ambil lah peluang ni, buatlah kategori sambung belajar. Aku ni kan kalau ikutkan hati aku ni 52, aku nak apply untuk kategori sambung belajar. Tapi nak pergi sambung belajar tu macam faham tak? Okay. Sama PhD. Lagi satu kelebihan kategori sambung belajar ni kan, bila tak ramai apply, kita lagi senang, insya-Allah lebih senang dapat lah. Ada je yang tak dapat rasanya, tapi rasanya mostly semua dapat lah. Mostly ramai dapat untuk kategori ni. Lepas tu untuk kategori ni juga, coachee perlu ada 2 ke 3 orang je kalau tak silap. Dia tak kena juga ada ke Kategori 1 5 orang tau. Kategori yang ni 2 ke 3 orang. Hari tu 2 orang je kot, tapi kena baca balik pindaan baru. Macam hari tu yang coachee aku, hari tu Nat dengan Didi je. 2 orang Ya, tak silap kat 2 orang. Tak ingat kalau ada seorang lagi, rasa macam tak ada, mesti 2 orang. Okey, tengok pada aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Aktiviti kurikulum dan co-kurikulum ni seeloknya apa sahaja yang ni kalau boleh Nat
involve dengan aktiviti-aktiviti di fakulti. Buatlah event ke apa ke, tak try, tak tahulah, join kalau kata fakulti ada buat kelas-kelas research method kan, join jadi AJK ke. Lepas tu dia jadi AJK. Lepas tu apa sahaja yang kita boleh contribute tenaga kita ataupun ilmu kita kepada fakulti, contribute. Tapi kena bagi ada documentation lah. Dan cari lecturer yang sporting. Maksudnya sporting ni yang dia mau layan kita punya urusan. Kebanyakan ada setengah lecturer ni tak nak layan. Hang student lah, dia tak nak layan dah kita punya keperluan kerja kita. Faham tak? Macam akak di MMU, dia pun memang layan. Hang nak apa, surat apa, semua dia pun boleh buat. Hang cakap je. Kan? Dia pun memang sangat-sangat supportive. Tambah lagi kalau dia tahu kita ni memang bekerja kan, dia pun memang okey, apa-apa perlu bantuan bagi tahu saja. Jadi akak memang senang lah. Patut alhamdulillah sebab lecturer akak pun memang jenis supportive juga. So nak kena cari lecturer yang supportive macam tu. Sebab akak duk dengar-dengar lah juga cerita kalau macam di IPTA lain lah, bukan UiTM lah. Kalau di IPTA lain ni kadang-kadang lecturer kerek, dia tak nak layan sangat kita punya keperluan. Kadang-kadang benda-benda documentation kita perlu, dia tak nak layan, dia lagi argue. Kenapa nak kena ni, kenapa? Banyak tak tak? Sebab dia tak nak renyahkan kerja dia. Okay, tu dari segi aktiviti co-curriculum. Di bawah aktiviti co-curriculum ni juga ada inovasi. Inovasi bawah mana tau? Pendidikan. Tapi caranya inovasi tak silap kena 2. Inovasi kena 2 ke? Inovasi kena 2. So NAT dah ada app satu yang langkah ulir itu. Kan? Cuma kita tu copyright kita sangkut tau. Itu ni. Betul. Tak buat lagi kan? Akak kan ada share dengan Kak Nat dalam grup Telegram tu yang di MyIPO tengah buka untuk IP, grant IP tu. Kita boleh try minta tu tu. Maksudnya kalau kita try minta tu dan kita dapat ni lah Kak, dia punya grant dia lah. Mungkin murah sikit ke apa ke, sebab benda dah siap tapi kita tak mampu nak ni kan. Itu satu. Lepas tu lagi satu, inovasi ikutlah nak buat apa. Kalau nak buat apps juga, cari lagi satu tapak sama ada. Kalau macam kawan akak, Kak Salina yang dalam grup Tele tu, dia buat PhD tau. Dia PhD, apps dia tu dia beli pakai duit dia sendiri, lepas tu dia claim dekat UKM. Dia claim di bawah unit apa benda tak tahu, research dan inovasi ke tak tahulah. Kalau macam UiTM ni akak tak pastilah ada saluran macam tu ke tak, adakah dia pun mau layan ke tak kan. Kalau macam Kak Oja yang dalam grup tu juga, dia you mana, tak ingat pula dia you mana. Tapi UTM kot rasanya dia tu, tapi UTM tak mau layan dia. So dia bila dia propose kat dekat SV dia tak nak layan. So dia beli sendiri pakai duit dia. Jadi bila dia beli sendiri pakai duit dia, bila dah nampak produk tu baru SV dia terhege-hege. Tapi still tak boleh claim. Faham tak? Jadi macam kita itu naya lah, orang kata naya lah, hampa nak. Macam Nat ni, tengoklah kalau Nat boleh dapat orang yang boleh sponsor ataupun boleh dapat grant ke apa kan. Ni lah beli satu dia dapat. Tapi macam Nat tak boleh ambil grant dah kot, sebab kita under HLP. Under HLP, beli je pakai duit HLP. Akak hari tu masa duit scholarship akak memang akak tak guna langsung untuk beli barang selain daripada benda-benda berkaitan akademik. Duit HLP memanglah ada juga akak baca bayar duit yuran rumah, duit sewa rumah. Dapat je duit HLP, akak bayar duit sewa rumah untuk 3 bulan 6 bulan sekali weh. Sebab aku tak nak pening-pening kepala nanti terhutang rumah sewa kan. Jadi akak bayar sekali duit. Lepas tu akak subscribe untuk software, akak subscribe untuk video-video punya lesen. Kita nak edit video kan, perlu lesen kadang-kadang tu kan. Sebab akak ni jenis orang yang tak suka bila buat editing video ada tulis trademark besar-besar kat situ, Viva video. Akak tak suka. Akak jadi pantang lah macam tu tau. Jadi aku lagi sanggup keluarkan duit untuk bayar untuk beli lesen daripada akak mengadap menatang tu segera buat besar tu tengah video tu.
Lepas tu akak beli tapak apps tu lah yang akak boleh beli banyak tapak apps tu. Masa tu yang akak boleh buat banyak inovasi masa akak semua belajar hari tu. Memang akak guna duit HLP semua. Lepas tu duit HLP tu juga akak gunakan untuk masuk kelas-kelas research method ni. Pi lah mana orang kata bagus, dia ni bagus, pi. Kak, macam mana akak tahu kelas research method tu akak cari dari macam mana kak? Dia once kita dah duduk dalam satu kelompok geng-geng research method ni, geng-geng orang buat PhD ni kan, mereka akan banyak sharing pasal research method punya kelas tau. Lepas tu masuk je. Ada tau banyak kelas-kelas lecturer ni lah, orang-orang yang memberikan talk cara nak buat research method ni. Salah satu ni yang bagus. Kejap kak kejap. Okay. Sorry kak. Okay dah. Suami nak pergi kerja. Sorry kak. Okay, macam mana kak? Okay, salah satu apa namanya? Lagi satu apa kerja tadi lah? Salah satu kelas research method yang bagus adalah sekolah penulisan tesis. Awak research saja dekat Facebook sekolah penulisan tesis. Cuma yang tu kelas berbayar lah. Aku masuk kelas berbayar. Nat, kelas-kelas berbayar ni dia tak sama macam kelas yang free tau. Dia lagi detail kak Ya, lagi detail. Kita cari dah tu. Sampai sana gitu sampai jam. Kalau ada lagi yang menambah. Okay. Search dekat dalam sekolah penulisan tesis dekat dalam Facebook sekolah penulisan tesis. Tapi yang tu berbayar. Aku tak silap bayar berapa. Aku tak ingat. Tapi kalau tak silap akak masa tahun akak masuk hari tu ni 150 kot. Tapi mereka cerita from A to Z. Mereka buat video kelas tu secara online. Kelas tu secara online secara sebulan. Mereka hari-hari ada panel-panel yang akan bagi talk tau. Tapi video tu boleh tengok balik. Dia macam dirakam lah kak. Kita boleh ulang-ulang tengok. Memang sangat-sangat bagus. Memang lagi satu search Dr. Rocket. Dr. Rocket ni pun bagus. Dr. Rocket Kak pernah ikut kelas dia? Pernah lalu kat Nadia punya Facebook tu. Yang lelaki Melayu tu ke? Ya betul. Dr. Rocket ni akak tak pernah masuk. Sebab akak banyak akak kan setahun lebih je. Yang 2 tahun tak sampai 2 tahun pun. Jadi tak sempat lah nak pergi yang Dr. Rocket tu. Tapi Dr. Rocket antara banyaklah testimoni dia yang bagus-bagus. Satu. Lepas tu macam yang sekolah penulisan tesis ni dia ada ramai. Dia ada Dr. OT, dia ada Dr. Hidayah, dia ada ramai lah doktor-doktor yang dalam tu. Depa ni yang menjadi panel-panel. Setiap orang tu ada topik-topik yang depa bagi slot untuk share. Akak punya SV membantu tak kak? SV akak sebenarnya tak membantu sangat. SV akak adalah bini Dr. OT. Dr. OT ni memang famous gila lah. Dia ni adalah orang yang kalau dia Osman Talib tu? Ya, Osman Talib tu. Bini dia? Bini dia pensyarah juga ke? Iya. Bini dia adalah lecturer MMU. Bini dia tu Dr. Tengku tu adalah akak punya supervisor daripada zaman akak buat degree sampai akak buat master. Dr. Kak Tengku, itu bini baru dia kan? Ya, tu bini baru dia. Dr. OT tu BFF Kak Salina dalam grup Telegram tu. Dan Dr. Tengku ni yang approach akak tau. Dia yang approach akak untuk jadikan dia sebagai supervisor akak. Sebab apa dia approach akak? Disebabkan dia berminat dengan akak punya game Kod Diang tu, mobile game akak tu. Bila dia tengok akak punya mobile game, dia kata, Juniza, you buat under I lah. You punya master thesis nanti you buat pakai projek ni. I want Dr. OT tau. Nanti I bagi you masuk kelas Dr. OT for free.
So akak pernah lah pergi kelas Dr. Oti masa dia buat di Bangi, yang itu sebelum PKP. Tapi masa tu apa namanya, masa tu akak tak masuk lagi kelas research method. Dan akak pun tiba-tiba tak reti apa pasal research method, tiba-tiba pergi belajar pasal analisis saja. Lepas tu aku pening lah. Bukanlah pening, macam tengah-tengah lah apa benda ni. Masih tak apa tak boleh nak apa, dapat whole idea lagi tau nak pasal research ni. Tapi selepas tu barulah akak tahu, dalam research ni selepas kita buat metodologi tu kan, dalam method tu kita akan cerita apa kaedah yang kita akan guna untuk kita collect data. Selepas kita collect data, apa kita nak buat dengan data-data tu? Takkanlah data-data tu kita nak biar peram macam tu je. Of course kita nak menganalisis data-data tu. So bila kita nak menganalisis data-data tu lah yang ada kaedah kualitatif kuantitatif tu. Faham tak? Kita nak menganalisis data-data yang kita dah collect tu, ada dua kaedah, sama ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ni dia ada besar dan sangat banyak kaedah-kaedah kecil dia pula. Sama ada nak pakai macam-macam method lah, macam-macam method, macam-macam framework kita boleh pakai. Yang tu kita kena do research. Lepas tu macam Dr. Oti ni, dia adalah pakar dalam kualitatif menggunakan Atlas TI. Sekiranya kita punya research kita sesuai untuk untuk menggunakan qualitative method masa menganalisis tu, bolehlah kita guna kaedah Atlas TI tu. Andai kata kita punya research ni kita nak buat kuantitatif, kuantitatif ada pula kaedah-kaedah dia. Macam akak buat kualitatif, cuma akak tak pakai Atlas TI sebab akak tak reti. Akak pun tak ada ambil belajar sebab PKP. So akak pakai kaedah thematic. Akak maksudnya akak punya tu, akak pakai kualitatif tu, akak buat apa? Survey? Akak buat interview akak buat interview dan akak buat user testing. Mesti memang tak ada langsung survey ke? Tak ada lah. Tak ada. Kalau survey, apa-apa saja yang survey yang berkaitan dengan data ABC apa semua tu, yang dikirakan data amount tu, itu kena buat kuantitatif, dia tak boleh buat kualitatif. Kalau kualitatif ni benda yang tak boleh dibilang, benda yang tak boleh diukur. Betul lah. Macam interview apa semua tu kan. Ya. Lepas tu ada setengah universiti dia ada format. Ada setengah universiti ada format dia sendiri tau untuk titik tesis. Kena tahu, cuba tanya senior apa tesis, apa format tesis, ada tak format tesis. Cuba tanya fakulti ke, tanya senior lama ke, kau dapat ambil template depa dulu. Lepas tu tanya juga apa dia tengok cakap tadi. Itulah masalah aku ni. Selalu banyak sangat benda nak cakap, dia keluar tu macam tak tahu yang masa nak keluar dulu. Macam di MMU dia tak rigid sangat tau. Dia fleksibel sikit. Jadi macam nak kena tahu kalau dia UiTM macam mana. Satu lagi, dekat universiti dia mesti ada macam library of thesis, yang database thesis yang lama-lama kan. Nat boleh buka, cari tesis-tesis yang paling dekat dengan Nat punya topik. Tajuk kita tu kan. Ya, paling hampir dengan Nat punya topik. Kalau kata Nat tak ada lagi topik, alamak aku tak ada lagi ni, nak buat tajuk apa ni, aku blur, tak tahu nak buat apa tajuk apa. Okey, Nat baca tesis yang lama-lama sebelum ni yang di library tu ada kan. Tengok topik yang Nat suka. Okey, yang Nat suka, dan tengok depa punya future studies. Tengok depa punya gap dan tengok depa punya future studies. Itulah topik yang kita boleh buat. Faham tak? Okey. Faham. Ya. Sebab tu dalam jadi kalau kata kita dapat topik pada situ, kita boleh jadikan tesis tu sebagai sokongan, menyokong kepada kenapa tajuk tu kita pilih. Okay. So kata dapat topik tu, kena cari pula supervisor yang bidang dia ke arah tu juga.
Dalam bidang yang sama kak kan? Ya, dalam bidang yang sama barulah dia boleh contribute kat kita. Kalau kita cari lecturer yang bidang lain, sehari dia pun tak berminat dengan topik kita. Lepas tu sehari dia duk huru-hara suruh buat benda yang dia tak reti, lepas tu dia duk minta pelik-pelik. Itulah tu. Risau tu. Sekarang ni kita orang satu dah boleh pilih SV, tapi itulah kita tak berapa nak kenal sangat dia dalam bidang apa kan. Kita tahu dia dalam round tourism tu lah. Tapi nak tahu okey ke tak okey kan, cuba get to know senior-senior yang bidang yang sama lah, tourism tu juga. Hanya topik mereka kan. Memang nak kena buat kawan dengan orang. Dia memang tak ada pilihan lain. Macam akak hari tu memang tak ada pilihan. Dah lah kami tak ramai. Nanti akak pun ada 3 orang saja. Hak sini-sini pun dah pakai PKP, tak tahu pergi mana hilang habis. Kan memang, yelah, betul lah. Memang kami lagi mencabar tau. Lepas tu apa yang boleh buat memang hanya boleh buat research dekat tu lah. Buat research dekat database thesis tu. Tengok siapa dia punya author tu. Cari author tu. Carilah kat Facebook ke mana ke, tanya dia ni dulu siapa supervisor. Okey tak supervisor tu? Saya berminat nak buat topik ni. Tapi saya tak tahu supervisor mana yang okey. Boleh tak bantu saya? Macam tu. Jadi lepas tu alamak, aku tak bawa balik lah pula nota tu. Nota macam hampa hari tu ada PQA tak? Tak ada Apa tu kak? Kalau macam kita under HLP ni, selalunya kita akan diberi kursus QA tau oleh JPPKK sebelum kita pergi sama belajar. Dia mengenai apa tu? Dalam kursus QA tu kan, semua batch-batch HLP ni akan akan diajar basic research method apa semua. Tak ada. Rugi. Kami batch untung. Tak ada langsung. Sebab kan akak mula dapat pendedahan masa dia buat kursus QA tu. Kursus QA tu sebelum ni, kursus QA ni ada exam tau. Kalau lepas exam ni baru berjaya PHLP. Kalau tak lepas exam tu itulah kawan-kawan masa dekat college cakap, kata Nat sepatutnya nak kena pergi kursus dulu kan, lepas tu ada exam, lepas tu kata tak ada pula dia orang cakap. Tak tahulah, sebab masa kita orang masuk ni, tak tahulah masa zaman akak ada tak konflik antara BK-PK dengan beasiswa? Konflik tak pernah kata tak ada. Ada je manjang. memang dua-dua department unit ni memang ni dia tak sama. Satu bawah beasiswa. Akak dulu bawah beasiswa sepenuhnya ke BK-PK? Depa di BK-PK ni yang orang kita ni. Beasiswa ni yang in charge beasiswa. Akak hantar tak dokumen kat BK-PK? Hantar. Oh, sama jugalah. Nada ingat baru lagi. Sebab bila dalam grup Abang-Abang Satu Malaysia tu, kan kita punya grup yang 200 lebih tu, dia orang cakap dulu sebenarnya beasiswa sepenuhnya yang jaga. Lepas tu kita orang pun macam-macam masalah. Hantar kat BK-PK, lepas tu kan lambat dokumen lambat ni lambat, duit pun lambat. Ni kan, lambat ni memang sebab kita kan ekonomi tak berapa nak betul. Lepas tu nak cepat bagi urusan dengan depa ni, email tu sisikan ke bos-bos depa. Itu cara paling cepat. Nanti cepatlah turun email tu. Sisikan ke bos-bos depa. Dahsyat lah masa tu, memang gaduh-gaduh lah semua orang. Duit tak dapat lawan lagi. Sedangkan budak PhD nak kena beli barang lah, nak kena beli alatan lah macam tu kan. Lepas tu dah lama dah hantar. Bulan 9, bulan 10 dah hantar. Bulan 12 tak dapat lagi. Ni macam-macam cerita. Apa-apa pertanyaan ke Abang ada pun buat macam tu. Apa-apa pertanyaan, kalau melalui email, better melalui email lah. Sisikan ke bos-bos atas tu. Sisikan kepada emailkan ke person in charge, tapi sisikan ke bos-bos di atas. Dah tahu sama kan? Tak tahu apa yang lambat. Kadang-kadang bos atas tak tahu, orang bawah dia tak buat kerja. Lepas tu Nadia pun sama juga kena. Dia kata dia tak hantar ada email. Sedangkan Nadia ada email yang dia dah hantar bulan 10. Lepas tu bulan 11 tu dia kata email Nadia tak hantar lagi ni maklum balas. Sebab tu kata tak faham. Nak kena emailkan ke sisikan ke atas. Tu semua pembuktian kata urusan kita berjalan. Okey, apa dia tadi ni? Akak dia okey tak ni? Cukup tak masa akak ni. Kau tidak nanti sambung kemudian. Boleh lagi sikit lagi. Jadi kau cakap pasal apa tu nak? Tadi itulah yang kak kata tadi, kalau nak buat kena cari kelas-kelas kan. Belajar, tanya dengan kita punya senior macam mana SV kita, bidang kita ke tidak. Ni Nat nanti Nat suggest dalam grup HLP Nat tu,
Siapa yang mau naik pangkat kategori sambung belajar, hampa set satu masa akak buat sharing. Okey bagus juga Kak kan. Tapi Tapi lepas habis belajar sebab nak GOT, at least kita orang semua sama serentak lah tu 2024 tahun depan. Tahun tak apalah. depan. Kan. Ah. Kalau siapa yang nak ni lah, siapa yang nak ambil kategori 1 tu. Jadi akak boleh buat sharing lah sikit. Tapi akak akan share berdasarkan yang akak hari tu lah. Hampa kena baca juga sendiri untuk kategori baru. Akak boleh tambah-tambah sikit-sikit. Cuma hampa kena faham jugalah. Boleh. Nanti Kalau tak nak kita buat untuk semua pun, mungkin tak semua nak apply naik pangkat kategori 1 kan. Nak buat satu group lain lah, group asing, group support untuk kategori sambung belajar. So nanti kita buat sharing dekat Google Meet, panggil daripada yang dalam tu saja. Okay Kak, boleh. Kan, so akak boleh buat slide nampak proper sikit lah. Betul, nak baru nampak kan sikit kan. Nampak. Kalau tidak aku asyik terlupa, tak nampak point-point apa kan. Okay, boleh Kak. Nota dia yang akak masa yang QA tu, yang sebelum punya kursus QA, sebelum batch kami, depa panggil orang tua-tua main mengajar tu dah. Orang tua-tua main mengajar ni memang cara orang tua-tua lah. Jadi macam ada yang fail, ada yang tak faham nganga, tak faham datang apa. Kak, maksudnya kalau dia orang fail QA tu, dia orang tak dapat SLP ke? Tak dapat. Kak, kalau rasa aku lah antara orang yang tak dapat tu Kak, memang bodoh sangat. Tak, memang masuk ni memang bodoh sangat. Terutama Research ni sekarang ni orang dah propose tajuk dah. Tak apa, nak buat macam yang akak suruh tadi tu. Lepas tu doa banyak, baca mak surat pagi petang. Akak hari tu masa sambung belajar tu tak tinggal mak surat pagi petang lah ni je. Aku macam duk tinggal Sat tinggal. Kemarin baca pagi petang lah dia, hari ni pagi tak baca lagi. Lepas tu kan lepas tu masa batch kami, masa kursus QA tu, depa panggil orang-orang muda tau. Kebanyakan doktor-doktor muda yang pergi sambung belajar di overseas. Jadi kita dah nampak gambaran tau macam mana orang-orang student PG yang duduk di overseas dengan duduk kat Malaysia. Perbezaan paling ketara orang yang pergi belajar di overseas dengan orang yang duduk di Malaysia adalah kita punya research tu, punya ketebalan. Dekat Malaysia ni punya tebal, dia punya requirement research thesis dia. Kan, kat luar ni Kalau luar nipis aja. Tajuk pun simple-simple. Ya, tajuk pun simple. MMU macam tu. Nasib baiklah kat masuk MMU kalau Nat bukan bidang tourism, akak kata pergilah MMU. Sebab MMU kan international. Yelah betul. Student ni tengoklah banyak mostly foreigner kan. Akak punya thesis hari tu kan 85 muka surat je kot, tak silap. Alhamdulillah akak dapat 4 flat, akak GOT. Alhamdulillah Kak. Kak, maksudnya pointer akak seluruhan master tu 4.0 Kak? Ya. Dahsyatnya Kak. Memang start SEM semua kelas A dah tu. Ya, saya akak tunjuk kat Nat apa ni. Jangan akak lajak sikit lah 15 minit. Sharing lah Kak nak tengok. Jangan akak buka akak punya yang kenaikan pangkat hari tu. Dahsyatnya. Nak tengok. Kadang tu kan sampai satu tahap tu kan dah masuk tu kan. Kita dah start belajar. Kita dah lama tak belajar. Lepas tu fikir macam ni. Ya Allah Nat, lulus pun dah syukur pada Allah. Ya Allah. Punyalah nak menangis buat kelas research ni. Ya Allah. Janganlah set untuk lulus je. Set untuk A lah. Betul. nak set untuk A pun jadi takut. Sekejap Kak. Tak nampak. Belum tak sampai. Okey dah. Okey. Boleh? Nampak. Okey, nampak. Ni nampak kan? Okey. Ni akak punya folder kenaikan pangkat akak. So ni dia ada 4 unsur tadi kan. Kalau kita tengok dekat yang Nat punya ISIS tadi, dia ada 4 unsur. Ada tugas utama, kepimpinan, sumbangan, pembangunan diri. Betul. So di bawah tu ada aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. So tengok yang akak buat. Tugas utama. Tak nampak. Tugas utama. Sekejap akak punya. Tak buka lagi. Akak send to screen. So ni yang akak buat hari tu. So untuk aktiviti co-kurikulum tu dia kena ada syartagan. Ni akak punya result. So tu kursus pun kena ada juga
Yang akak buat lah. Okay, laporan kemajuan. Hampa ada kan laporan kemajuan kan? Untuk thesis nanti lepas tu kan ada laporan. Kena wajib kan, maksudnya dokumentasi akak pun sama macam Nadia rasanya kot. Ya. So dia kena ada laporan kemajuan, lepas tu nanti buku log, buku log kena ada laporan kemajuan. Buat sikit macam timeline tu supaya depa nampak kata kita punya progress untuk thesis tu akak buat. Walaupun akak pun by coursework juga, tapi kita ada projek kan, so projek tu kita buat timeline. So pendaftaran kursus bila, kita plan nak habiskan bila. Lepas tu ni buku log. Buku log ni akak buat macam ni je lah. Bila mana yang kita jumpa dengan SV tu kan, tulis topik yang kita jumpa dengan dia, minta dia sign, lepas tu kita sign. Macam SV akak ni dia senang sebab kami memang online kan, dia bagi je kat akak sign dia tu. Template ada dalam ni. Lepas tu ni contoh pertemuan lah. Maksudnya akak tak ada buat catatan lah untuk yang design tu, kak just sign lepas tu tarikh macam itu je kak Ya, ikutlah note kat tepi ni lah. Chapter apa dia aku. Okay, alright, okay. Chapter apa ikutlah, tulis panjang sikit lagi bagus lah. Macam akak ni aku buat pendek-pendek je lah. Kakak 2 tahun ke setahun setengah kak? Setahun 6 bulan je. 18 bulan jugalah. Tak sampai pun, setahun 3 bulan je lebih kurang macam tu. Okay. Sebab akak mula 2020 tu kan, bulan Oktober 2019 akak mula. Akak habis 1 hari bulan dah 28 Februari akak habis. 1 bulan 3 masuk kerja balik 2021. Maksudnya akak masuk awal lah, awal 3 bulan. Dok, akak masuk lewat 3 bulan satu, tapi memang depa bagi tarikh tu saja. Depa bagi tarikh tu, kami kena kiranya depa bagi bila habis tesis kena hantar terus, tak boleh tunggu dah. Habis je tesis, hantar tesis, esok masuk kerja. Tapi apa yang akak buat hari tu, akak tak suruh kerja tu ke lepas habis hantar. Sebab memang pun dia tak tunggu final ke apa, konvo tak kan, dia dah habis je terus masuk kan. Hantar je tesis, esok orang nak masuk. Konvo tu lain cerita. Lepas tu macam mana akak dapat tahu akak masuk balik BTSS tu? Dia sebulan sebelum habis tu kan dia dah bagi tahu kan kat mana penempatan kita Depa akan bagi tahu penempatan kita tau. Dia akan ada tarikh-tarikh yang depa bagi tahu kita kena habiskan pengajian sebelum bila. Contohlah kan, macam kak tu dapat sebab akak masuk lambat. Mana akak masuk lambat, orang lain masuk awal. Jadi dia pun memang cukup lah. Akak masuk lambat sebab intake MMU tak sama macam IPTA. Akak masuk lambat. Jadi depa punya intake tapi JPPKK bagi kat akak ikut yang intake IPTA. Jadi akak terpaksa masuk lambat lah. Akak masuk lambat. Lepas tu orang lain semua dah habis awal 3 bulan, akak baru habis lah. Maksudnya akak ikut time yang disediakan lah kan. Sama jugalah kan, time frame juga kan. Dok. Kita memang kena ikut yang poli bagi. Poli bagi kalau ikutkan akak kena masuk pada 31 Januari. Tapi disebabkan dah timeline tu lari, jadi akak minta untuk depa lewatkan 1 bulan. Lepas tu macam mana? Tak gaji ke macam mana? Dok. Kerana masa JOT lah masa tu kan sebab PKP apa semua. So depa consider lah untuk pelanjutan 1 bulan tu. Masih JOT lah kiranya. Tapi dekat MMU akak bagi tahu siap-siap dengan fakulti. Saya kena habiskan study saya dalam tempoh 1 tahun 3 bulan saja. So boleh tak kalau saya nak ambil subjek ni untuk satu semester tu. So every semester tu akak yang tentukan subjek apa yang akak nak. Disebabkan student tak ramai, jadi fakulti layan lah. Kan, jadi fakulti layan. Akak punya course hari tu berapa orang? 8 orang? 3 je. Khusus akak? Betul-betul khusus akak yang master coursework tu 3 orang je yang betul-betul full time? Yang batch akak 3 orang saja. Wow. Yang batch akak. Yang batch akak 3 orang saja. Memang ibarat kita ni pergi belajar dapat personal coach lah. Okay. Lepas tu ni antara ni lah letak cabaran ni template yang ni lah template yang diberi lah cabaran dan pengalaman apa benda pandemik. Antara yang akak bubuh lah.
Ni masuk aktiviti co-curriculum. Tadi ni aktiviti curriculum. Nampak? Ni aktiviti curriculum. Yang ni aktiviti co-curriculum. Okay, so yang akak terlibat, akak wakil MMU hari tu untuk pergi pertandingan inovasi. Ni awak ada camping kat Langkawi tu kan. Jomlah masuk, letak sekali nama IUATM, dia linkkan dengan PTSS. Hantar balik. Hantar balik dekat inovasi yang lain pula Kak Ya, hantar balik untuk inovasi yang lain. Kita ubah sikit lah nama tu sebab sekejap lagi LTA kata tak boleh nama mereka pula. Okay. Boleh Kak nanti Kak. Copyright mereka pula kan. Sedangkan dia pun tak bayar sekupang pun. Saya yang bayar. Betul. So pertandingan inovasi ni kan. Lepas tu tahun 2020 tu akan masuk pertandingan inovasi bla 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 apa semua ni. Ini semua untuk projek-projek yang berbeza. Setiap kali nak masuk pertandingan inovasi, pastikan unit inovasi dan research di UiTM tu tahu. Carilah person in charge, bagi tahu kata saya ada menang kategori ni, kategori. Bagilah kat depa salinan sijil. Bagi gambar-gambar. Kalau depa cerdik, depa akan kompangkan nat di website UiTM lah, page UiTM apa semua tu. Memang kena kompang dengan kita. Okay. Kak ni mostly 2020 ni pertandingan dia Kak masuk secara online ke pergi? 2020 memang online lah PKP. Lepas tu 2021 pun akak masuk juga. Ni kira penghabis belajar lah. Even akak dah habis belajar pun akak masih lagi. Tapi walaupun akak dah submit thesis, akak masih lagi status sebagai student tau. So masa tu semester tak habis lagi. Cuma akak ada hantar awal dulu sebab nak masuk bekerja kan. Yalah betul. Jadi akak ada lagi orang kata apa, kuota untuk atas kapasiti student. So akak masuk lagi masa pertandingan, hantar lagi atas nama MMU. Sebab kita ni nak bagi MMU recognize kita. Sebab poli tak recognize kita, kita bagi MMU recognize kita. Tapi akak memang tak letak poli akak kan? Memang akak tak letak. Poli tak recognize akak. Tengoklah LTA lagi recognize akak. Poli tak recognize akak. Okay, ni lepas tu masuk conference. Conference ni nak buat jadikan semua nak punya assignment sekarang ni kan, convert jadi paper. Lepas tu kau kata mudah gila bila kategori sama belajar ni. Sebab kita bukan bekerja, kita belajar saja. So convertkan nak punya semua assignment jadikan paper. Akak buat macam tu. Akak convertkan semua assignment akak jadi paper. Paper ni senang saja. Nanti kita bawa untuk next coaching. Kak nanti nak tengok Kak macam mana bagi contoh yang nak pergi submit dekat ni Kak, nak buat pembentangan ni macam mana Kak hantar? Boleh. Nanti kita masuk untuk kelas next coaching. Akak ajarkan macam mana cara dia punya basic format untuk paper. Lepas tu nak cuba menulis. Lepas tu kita masuk untuk inilah untuk conference. Okey, lepas tu selain daripada akak masuk conference, akak masuk juga bengkel-bengkel penyidikan. Inilah sekolah pengurusan tesis, bengkel terus TI dengan Dr. Oti. Lepas tu ni kelas-kelas yang khusus praktis sistematik ni, kalau nak masuk dia punya group ni akak masih ada lagi sebab akak tak pernah keluar daripada group ni. Boleh je Kak nanti sharing Kak. Kecuali yang Dr. Oti akak tak ada group lah. Akak PR tu atas capacity student bini dia. Okay, lepas tu akak buat CSR juga. So kalau nak join yang bawah kindness ni memang sangat-sangat bagus. Akak hari tu di bawah MMU, kod mana pun jadikan biar fakulti, biar universiti ni kenal kita. Faham tak? Kalau boleh biar presiden pun kenal kita. Macam tu. Akak hari tu akak buat macam tu. So akak masuk, akak cucuk projek CSR ni buat di bawah MMU. Buat di bawah Kindness Malaysia tapi buat di MMU. Peranan kita sebagai projek koordinator, sasaran projek kita buat di MMU lah. Macam nak buat di UiTM. Itu adalah apa-apa projek yang simple tapi benda tu orang boleh nampak berterusan. Okay. Lepas tu projek yang ni lepas yang ni akak dapat invitation daripada PIS. Daripada Politeknik Ibrahim Sultan untuk buat ni lah, buat ni dengan depa, collaboration dengan depa. So ni salah satulah. Okay. Lepas tu selepas orang dah kenal akak, bila MMU dah kenal akak, depa panggil akak untuk bagi sharing motivasi bangkit ni.
Okay. Lepas tu LTA pula panggil akak. Jadi ni semua adalah CSR lah, kita kata kerja-kerja CSR lah. Sebab kita tak dibayar pun, kita je sempurna nak contribute kepada komuniti. Macam LTA pun masa mula-mula panggil akak tak diberi bayaran pun kan. Sebab, betul. tapi kita buat tu ada tiket charity lah, CSR kan. Ni adalah recognition daripada MMU. Dia pun masukkan dekat dia pun punya web, dia pun punya pages. Dia pun panggil kita untuk bagi talk. Lepas tu kita dia pun masukkan dalam alumni punya ni, Permata Dunia tu, setiap achievement yang kita dapat. Kalau macam nak alumni UiTM ke? Kita tak. Sebelum ni ke? Tak ada UUM sebelum ni. Oh, UUM. Tak apalah kan. Cubalah kan. Kalau macam kau memang alumni MMU juga dulu, jadi dia pun masukkan dalam patutlah akak degree pun dekat MMU tapi akak degree kat MMU zaman Tok Kaduk dulu ni. 20 tahun yang dulu. Lama dah. Kan. Tapi tak kisahlah kita alumni ke tak, janji kita kena kenalkan diri kita pada orang. Kak masa Kak belajar kat MMU dulu tu PTN ke sendiri ke? Akak YTM masa tu, Yayasan Telekom Malaysia. Bukan lagi MMU lagi masa tu Kak MMU lah. MMU tapi ada beasiswa YTM tu akak yayasan boleh ubah. Dia macam pinjaman jugalah, tapi dia tak ada lah tinggi nilai dia macam PTN. Macam PTN Dia tak ada ni, dia tak ada apa kita panggil tu? Dia tak ada persen-persen tu. Kami bayar kurang daripada interest tu. Kami bayar kurang daripada tu ikut CGPA. So impact daripada aktiviti co-curriculum ni, apa yang kita dapat. So kita tuliskan kat sini. Bengkel penulisan ni apa yang kita dapat. Kan. So, jadi bengkel penulisan ni boleh implement masa projek akhir kita. Lepas tu conference apa yang kita dapat. Ceritakan impact dia, conclusion balik daripada apa yang kita dah buat tu. CSR ni apa pula yang kita dapat. Dari sharing apa yang kita dapat. Ini untuk kategori ni lah. Untuk kategori sama belajar ni. Ini yang hebatnya. Hebat. Ya Allah. Semua penuh maklumat dia. Memang Allah yang permudah Nat. Kalau ikutkan akak ni bukan siapa-siapa pun. Sungguh Nat. Kalau ikutkan memang akak ni dah lah anxiety. Orang tak tahu akak punya dark side akak. Akak ni anxiety, akak pernah kemurungan, akak pernah ada jadi panic attack. Orang tak tahu. Orang nampak hebatnya, sebenarnya kita nak bangkit daripada situ. Nak bangkit daripada situ tu kan. Okay. So ini untuk inovasi. So inovasi ni dia kena ada lah punca kuasa, yang orang kata punca kuasa ni. Inilah dia punya poin-poin punca kuasa dia. Daripada mana, sumber mana keperluan untuk kita buat benda tu. Jadi daripada KPI GPKK lah. Jadi kita perlu ada pembuktian tu. Okay. So apa kita nak buat inovasi tu kan? Macam tu kan kita nak buat inovasi tu. So ni inovasi mobile apps yang inovasi. Sama belajar 2 inovasi. Pensai. Boleh. Nak dah ada yang camping tu. Buatlah. Sekarang lihat camping tu, jangan declare buat masa tahun 2018 2000 tu. Masuk balik pertandingan. Lepas tu nak copyrightkan balik. Kita copyrightkan balik kan. Kita copyrightkan kita bertiga lah dengan Jack apa semua kan. Lepas tu kita join yang baru pula. Join yang baru. Kita declare benda tu, kata macam kita upgrade. Memanglah hari tu pun tak siap lagi. Kan. So kita copyrightkan balik, kita buat rebranding nama baru. Faham tak? Kalau macam tu kita rebranding nama baru, kita pakai duit kita sendiri. Cumanya duit yang ni bagi hari tu lah macam mana? Yang macam mana Kak? Yang hak depo tu bagi hari tu lah. Kan hari tu duit hari tu Kak Amy bagi kan? Kak Amy? Bukan ke duit yang hak nak copyright RM80 tu bukan LTA bagi ke? Tak dapat pun duit. Bagi kat siapa? Kat Nadia? Copyright? Dia copyright hak lama tu. Hak awal-awal tu yang kita nak buat untuk LTA tu. Ya ke? Masa Kak Amy yang bayar.
under unit tu lah, UPIK tu. Dia bayar terus pada siapa? Ke Nadia? Bukan bayar kat Nat ke? Tak perasan pula. Rasanya macam depa yang bayar RM85 tu. Betul-betul tak ingat tu. Kena bayar lah balik macam tu kalau kita nak ni balik Orang ni macam mana? Dia sebenarnya itulah. Tapi sebab sekarang ni pun jadi harga mahal. Itu kita try tengok geran tu nanti kan. Tak pun kita boleh je nak copyright atas nama LTA tu nama hak tu lah. Tapi hak tapak yang hak kita nak buat ni kita rebranding baru lah. Kita buat baru. Boleh ke macam tu lah? Boleh kak. Nanti tak pun ada nak sembang lah dengan Kak Annie macam mana. Takut salah pula kan kot dia kata di tapak tu semua sekali hak dia macam gitu. Tapi dia bukan dua keluarkan duit kat tapak tu kita. Kita keluarkan duit kat tapak tu. Nanti nak try sembang Kak Annie tengok. Benda ni teknikal lah tu ni. Lepas tu bila kita nak ni dah tak boleh lah kan. Betul-betul. Okay. So video promo. Masukkan video promo. Ni screenshot inovasi. Lepas tu kena ada perbezaan ni, comparison. Beza sebelum dan selepas. Maksudnya penambahbaikan kita lah kan. Mungkin sebelum ni kita tapi nama tu Kak kalau kita penambahbaikan Kak kan nama still sama juga Kak kan? Nama apa? Nama apps tu lah. Maksudnya yang kalau kita nak buat camping at Langkawi tu kalau kita buat penambahbaikan kita buat penambahbaikan sebelum ni tak ada lah. Tak wujud lah apps tu. Maksudnya sebelum ni tiada apps diguna pakai. Selepas ada apps. So dengan apps tu menyimatkan masa, memudahkan kaedah pengajaran, budak-budak belajar seronok, proses PMP lebih menarik, macam tu. Kan? Okay. Ini bukti dia. Kena ada gambar-gambar orang mengguna pakai kita punya produk. Bukti testimoni tu Kak Ya. So masih ada masa lagi. Tapi kena buat daripada sekarang. So nampak import dia buat macam survey sikit kan. Dapatkan graf-graf ni. Lepas tu kena ada bukti kita dah copyrightkan benda ni. Walaupun kita baru submission, maksudnya kita baru hantar tu Kak kita dah mohon lah Kak maksudnya macam tu Kak Ya. Ini dia memang Lepas tu macam untuk camping tu kau boleh letak under Syairi Poli juga. Nat pun boleh letak under KK. Tak tahulah under KK lama ke macam mana ke. Tak pun akak letak atas Poli je lah. Sebab dah Nat duduk belajar kan. Tak tahu lepas ni KK mana pula, betul tak? Betul. So ada rumusan. Lepas tu ni yang kedua punya akak punya tu. Akak punya apps yang kedua. Ni lah. Ni pun ada tu. Sama juga. Ada copyright, rumusan macam tu lah. Ni kat tunjuk sekali harun je lah no. Lepas tu untuk penyidikan untuk penyidikan ni dia ada dua research. Kena buat dua research. Senang je. Kalau kita dah dapat gambaran macam mana cara nak buat paper tu, 2 minggu boleh siap satu paper. Allah, kalau dengar senangnya lah Kak. Tambah kalau kita ada apps. Kita ada apps lagi senang nak buat. Kalau Nat sekali berapa setahun lebih lagi kan. Akak hari tu setahun lebih aku buat 7 inovasi kot Nat. Nat ni terus ada duit sponsor HNP ni. Belilah tapak banyak sikit Nat. Lepas tu nak buat tu tak reti. Maksudnya bagi kakak je buat. Dah Nat buat lah. Kak ajak lah buat. Kita buat. Dah Nat jangan buat seorang-seorang. Benda ni kena buat dalam team. Jeb pun ada. Dia mesti nak buat juga untuk kenaikan pangkat dia. Yalah betul juga. Kan? Kita ada team Nat. Kita ada team. Boleh buat. Beli tapak. Beli tapak banyak-banyak. Belilah 5 ke 6 ke sekaligus nak dapat duit ribu-ribu tu. Akak tu memang halai lah kata mereka. Tak tahulah akak rasa macam halai lah apa bagi kat aku mengaji sponsor duit ni. Walaupun sebenarnya kos yang aku keluarkan lagi banyak daripada yang berbagi. Tapi memang halai lah. Hampa tak boleh petikai kalau aku nak buat MLM pun. Sebab memang aku tak guna sekupang pun duit-duit ni untuk selain daripada belajar. Berbaloi lah dengan hasil apa yang aku dah
Aku dapat apa yang aku tuai tu. Kalau aku guna untuk makan ke duit apa tu memang halal lah kata. Tak tahu lah, tapi still orang tak recognize tak apa. Tak apalah, yang penting kita puas hati. Kan. So penyidikan macam ni je, ringkasan latar belakang rasio penyediaan, kenapa kita nak buat paper tu, lepas tu kita sebagai apa. Lepas tu dia nak tengok kita punya ni lah, bukti-bukti kata kita dah pergi masuk conference. Bukan buat paper simpan, bukan. So ni semua antara bukti-bukti tu lah. Okay. Lepas tu tengok ni macam impact lah kepada kita punya research tu. Dia kena ada juga impact kepada research kita. So impact pada research yang akak buat tu, kami upgrade buat kolaborasi dengan pasukan FRGS. Apa tu Kak? Pasukan apa tu? Team FRGS grant lecturer yang dapat grant dekat FRGS MMU. Dekat MMU ni kami bantu depa import daripada research tu lah, bantu depa untuk hasilkan website. Dia tips dia memang networking. Memang kena ada networking. Nak ada networking ni memang kita kena berjumpa, bersosial dengan orang-orang di fakulti. Baik dari segi student, akak sama budak undergrad pun akak pergi tegur mereka kat surau. Ni apa ni, kos apa, bila tahun berapa semua kan. Lepas tu kan, kita walaupun kita lecturer di luar pada fakulti kita, tapi kita be humble. Biarlah, anggaplah bila kita dengan lecturer kita di fakulti, biarlah kita pakai topi student. Biar kita pakai topi student, biar kita be humble. Tak salah kalau kita kata kita nak belajar daripada mereka, minta tunjuk ajar mereka, kan. Jadi orang akan nampak, oh dia tak belagak. Kalau kita pergi nak abang atau mak, aku boleh lecturer juga, bukan hang seorang je lecturer, aku pandai juga. Orang pun tak mau layan kita. Kan. Be humble, tak apa. Tapi orang kata, biarlah kita kata saya ni tak erti apa, kan, saya nak belajar, tak apa. Kan kita anggap je kata kita zero. Lepas tu memang akak pergi hari tu pun dalam keadaan tak erti apa pun. Sampai kan akak cakap berkali-kali dengan lecturer akak, doktor, I tak pandai buat research, doktor. Sorry doktor, I don't know how to do research, doktor. Memang tak pandai buat research. I never do research, doktor. Tak apa je, nanti kita belajar. Okay, it's okay je. Nanti kita tengok macam mana. Senang je, you boleh buat. Nampak? Okay, lepas tu ni info, ni macam penerbitan proceeding, bukti proceeding kena ada. Ni yang akak masukkan ni semua benda-benda wajib yang perlu ada tau. Ni untuk penerbitan. Info dia. So antara benda wajib yang perlu ada tu ringkasan eksekutif, bukti penerbitan tu dan import. Ni untuk research lah. Okay, lepas tu tengok penulisan dan penerbitan ni pun lebih kurang macam tadi juga. Aku tak nak buang masa yang dekat situ. Aku nak tunjuk yang pembentangan pun dia sama juga. Aku nak tunjuk yang ni, apa, sumbangan ni. Ni ada banyak lagi ni tau. Berapa dah weh? 2.5 dah. 2.5? Akak tunjuk yang ni terus lah. Akak tunjuk yang pembangunan diri Zat. Ni tak ada apa sangat ni. Tengok yang kepimpinan. Coaching mentoring ni. Tengok yang akak buat. Ada orang saja nak. Tengok yang nak punya. Ni untuk coaching mentoring. Berapa kali pertemuan. Nampak? So rekod pertemuan hari tu ni. Masukkan. Ni antara ni akak buat sendiri lah. Lepas tu belasah je lah. Nak pun belasah je lah nanti ni. Bukti kata menang. Masukkan. Lepas tu keberkesanan coaching tu kena ada. Nampak? Berjaya menghasilkan satu aplikasi tourism. Berjaya mempunyai pasukan baru dengan kolaborasi antara institusi. Telah disenaraikan dengan jalan inovasi. Menyiapkan satu abstrak. Kan nak yang buat abstrak tu kan? Pengembangan inovasi yang mempunyai potensi disebar luas. Coaching dan pasukan bercara memanjangkan inovasi. Nampak? Semua benda-benda yang kita sembang. Lagi cakap itu. Ni Didi. Didi buat website saja, tapi still boleh tak kisah apa-apa pun kan. Asalkan ada pembuktian tu. Ni yang memang Didi tulis lah. Kesanan coaching dia. Dia yang hasil ni yang kita coaching tu. Dan dia pun ada menang juga. Hadiah tu. Ini untuk coaching. Nak tunjuk yang
Sekejap aku nak cari. Ada ni on. Sekejap aku nak kena. Dengar tak suara akak? Apakah? Dengar tak suara akak? Dengar. Sebab akak tarik speaker ni. Okay, akak nak buka ni. Okay, yang ni yang agak tricky sikit. Tapi possible untuk buat. Dia di bawah kategori sambung belajar ni, dia tak kira kategori mana pun, dia ada kategori kepimpinan. Yang mana kategori ni dia tak tulis kat dalam apa? Kat dalam isi study tu. Faham tak? Dia duduk dalam garis panduan, dia tak duduk dekat bahagian luar tadi tu. Lepas tu orang nampak 9 saja, sebenarnya total dia ada lebih kurang 12. Dengar tak? Dengar Kak, dengar. Okay. So ini dia punya tu, tengok contoh dia, pelan strategi DPPKK, ketua. Kat sini kita kena ceritakan apa peranan kita dari segi kategori kepimpinan ni. Dari segi kepimpinan apa peranan kita. So kebetulan assignment akak masa tu ada buat project management. So ni semua assignment akak sebenarnya. Nat kalau tak tahu ada ke subjek yang melibatkan event management? Tak ada, kita ada event, kita kena buat event lah macam program webinar tu. Kita adalah walaupun kita jadi community macam sponsorship dengan protokol macam tu Kak Sponsorship dengan protokol pun mesti ada orang bawah dia kan? Betul. Itulah Nat punya projek kepimpinan. So akak jadi ketua projek untuk stop how to survive postgraduate studies. So ni antara jawatan kuasa. 3 orang je dah, kami 3 orang je yang ada sebab assignment kan. Lepas tu ni kena ada lah rancat. Mestilah ada kan. Walaupun Nat cuma komiti untuk bahagian protokol, kena ada juga benda-benda macam ni. Sebab ada kita orang buat. Yes, betul kita orang buat. Rancat. Kan masukkan benda semua tu. Kertas kerja mesti ada kan. Ada. Kertas kerja ada, masukkan, minta kat depa kertas kerja tu. Masukkan, simpan, jangan tak simpan, pastikan everyone sign. Kalau minit mesyuarat, mesti hampa buat minit mesyuarat untuk protokol kan. Sign, minta semua sign. Kalau ada bajet, bubuh kat situ perancangan bajet, gambar-gambar program, pencapaian apa semua tu. Lepas tu maklum balas. Maklum balas ni kalau kata hampa tak ambil dari segi maklum balas peserta pun, kalau ada peserta lagi bagus. Tapi kalau dapat maklum balas di kalangan komiti sendiri pun boleh, tak ada masalah. Goreng je lah, benda ni boleh goreng. Okay, lepas tu yang ni dia punya operasi. Maklum balas program pada membaikkan betul sempak. Ni macam peranan kita dalam memperkukuhkan kolaborasi industri dan komuniti. So apa yang kita dah buat? Kita cakap lah, dah jadi ketua program untuk, kita jadi ketua projek untuk tim apa, pembimbing untuk apa. Macam dia kata pembangun mobile app untuk camping kat Langkawi. Faham tak? Okay, pelan kepimpinan, pelan strategik, okay, pelan tindakan. Macam untuk pelan kepimpinan ni, item akak sebagai jawatankuasa pendidikan inovasi. Ini akak sebagai jawatankuasa, akak bukan ketua projek. Akak sebagai jawatankuasa saja. Tapi akak minta MMU buat surat. Ni nampak surat ni. Yang mana depa melantik akak sebagai projek. Tapi depa tulis kat situ, depa yang tulis, akak minta depa buat surat lah untuk mengesahkan akak adalah salah seorang komiti untuk depa punya team FRGS tu. Nampak tu tulis FRGS Project E-Health for Mental Wellness ni. Depa tulis, depa kata akak sebagai project leader untuk website collaboration on FRGS team tu. Tu kata MMU ni dia memudah syara. Kalau poli lain, tempat lain akak tak pastilah. Hopefully dia memudah syara lah. Nak kena jumpa with the right person yang boleh membantu. Kan? So ada dia punya proposal kita. Yang ni kan Nat boleh buat satu ni lah, projek inovasi Nat yang satu lagi tu. Okay. Kan tu kak kata Nat kena ada sekurang-kurangnya 6 inovasi lagi. Kan. Tapi salah satunya inovasi tu mungkinlah charity. Kan, tapi Nat jadi leader. So hak leader tu lah akan jadikan sebagai Nat punya point kat sini. Kan maksudnya Nat jadi project leader untuk membangunkan mobile apps charity tu. Untuk UiTM ke contohnya kan. Untuk UiTM ada tim bawah Nat.
Faham tak? Okay. Ni hasil penyidikan apa semua. Ni hasil daripada projek yang mental tu, e-wellness tu, mental health tu. So kami keluarkan research. Lepas tu kami pun ada produk daripada research kami. Kami masuk pertandingan inovasi. Dan pertandingan inovasi kami menang. Lepas tu kami buat copyright. Tengok akak pun ada 20% saham juga untuk copyright tu. Wah. Walaupun yang jadi ketua ni Cina tau, Dr. Ku. Tapi dia betul lah, dia ni memang bagus lah. Okay, lepas tu ini untuk terus sedang memudayakan pendidikan dan penggunaan. Ini kita bagi tahu lah benda apa peranan kita buat, apa kita dah buat. So kita cakap lah kita dah masuk pembentangan sana, itu ini buat cerita lah. So Nat boleh buat Nat. Apa yang ada Nat kena redah saja. Kalau Nat tanya kau, memang kau kata Nat perlu ada sekurang-kurangnya 5 tapak lagi apps tu. Untuk kita dah buat semua ni Kak inovasi, research kan? Ya. Akak rasa macam Nat kan dah biasa beli tapak tu kan. Kalau Nat beli banyak macam tu, akak rasa boleh dapat harga murah lagi kot. Silap 500 pun boleh dapat. Dia dikira macam mana setapak tu Kak? Berapa Kak? Kalau ikutkan setapak tu kan harga dia waktu tu 950. Tapi kalau kita beli 3, sharing ni jadi 750. Tapi kalau Nat katalah Nat nak beli banyak-banyak kan, kata beli 4 kau beli 5 kau, kita track adjust lah untuk 500 satu tapak. Faham tak? Anggaran dalam satu tapak tu 500 macam tu lah Kak ya. Tapi kalau Nat tak mau beli sekaligus, mampu nak beli sekaligus, nak pakai tak tahu bila pun nak buat sekaligus kan. Boleh lah beli 3 dulu ke, lepas tu beli 2 ke. Ikut Nat lah. Akak cuma mencadangkan je sebab akak tu memang aku gila-gila buat. Akak buat, tengoklah apps akak punya inovasi tadi tu banyak mana. Tapi daripada inovasi akak tu memang semua akak convert jadi paper. Sebelum akak tahu cara nak buat paper ni kan, akak pergi jumpa seorang lecturer ni, lecturer MMU lah kan. Dia lecturer critical thinking, dia mengajar akak critical thinking. Akak cakap, kata saya ni ada inovasi, akak tunjuk kat dia, tunjuk kat dia semua inovasi yang akak buat. Masa tu ada 2 inovasi yang akak buat, termasuk e-kindness tu. Okay. Lepas tu dia kata, ini you ada inovasi ni Jun, you senang-senang je boleh buat paper Jun. Lepas tu dia kata, macam mana nak buat paper daripada inovasi? Dia kata boleh Jun, daripada paper kita boleh bangunkan daripada inovasi kita boleh bangunkan paper, lagi senang. Lepas tu akak macam, aku tak faham lah macam mana nak buat. Rupanya daripada inovasi kita boleh buat paper paling ringkas, paper cara membangunkan inovasi tu. Itu yang dikatakan apa kita panggil tak tahu, dia ada satu istilah tu. Fundamental research ke apa dia, tahu? Tak silap aku tak ingat, tapi dia ada term dia. Aku tak ingat lah. Dia ada term dia. Dia kiranya macam result tu tak ada. Dia pendek sikit lah, dia ringkas sikit kan daripada yang research biasa tu kan. Dia tak ada result. Dia tak ada result. Kiranya dia research tu kita macam kita bukan nak propose tau. Dia bukan proposal, dia research paper, tapi kita ajak macam mana cara kita menggunakan inovasi, macam mana kita nak membangunkan inovasi tu. Cumanya dia tak ada result lagi. Nat, kan kita buat laporan inovasi hari tu kan? Itu pun boleh jadi research paper kita. Tukar format saja. Yang tu yang Langkawi mau buat apps tu? Hello, Sengkau. Ada ke contohnya Kak? Ada ke contohnya tu? Ya. Hello? Ada dengar tak? Ada ke contoh? Pukul 11 sana. Nat, pukul 11 lagi sebab ada coaching. Lepas tu ke Zaida pun dia duk buat nota lagi. Kakak kat Nadia ke siapa? Nat. Daripada laporan inovasi kita hari tu, kita cuma convert tukar kepada format paper. Format paper tu ada ke Kak nak tengok contohnya Kak? Ada, tapi tak ada nak begini aku nak keluar lah. Tak apa nanti lah. Lepas tu aku tak keluar rumah lagi. Tapi boleh. Next coaching kita belajar cara nak
tulis paper. Boleh Kak, boleh. Kak bagilah contoh apa semua nanti. Okay, lepas tu tapi untuk paper daripada inovasi yang sama juga, kita boleh buat 2-3 paper. Daripada inovasi yang sama, kita boleh buat 2-3 paper. Faham tak? Paper pertama, paper membangunkan apps tu. Paper yang kedua, kita boleh upgrade kepada kajian kepuasan hati ke, effectiveness of the product ke, faham tak? Paper yang ketiga, kita mungkin boleh kaji design saja, pasal design saja. Banyak sangat benda kita boleh kaji. Akak selepas dah akak banyak siap inovasi aku dah berlambak-lambak, barulah akak nampak. Masa tu akak dah masuk kelas research method. Akak dah masuk kelas research method dekat MMU. Lecturer kami, tak ada lecturer akak Cina tak ada. Yang di MMU tu. Dia punya style mengajar research method dia bukan macam lecturer Melayu kita belajar tau. Hari-hari kami pergi kelas, dia bagi satu paper, baca paper tu kuat-kuat. Baca paper tu kuat-kuat macam pergi kelas membaca bahasa Inggeris tu. Okay, Niza, you okay? You read first paragraph. Okay, Alham, you continue. Kan? Lepas tu baca kan. Okay, lepas dah baca tu, dia akan tanya, okay, what is the objective of this research? Dia tanya. Lepas tu tanya, okay, what is the problem? What is the issue of this research pula? So kita kena cari lah apa. Masa tu juga. Masa tu kita nampak tu Kak Ya. Lepas tu okay, what is the issue, what is the apa dah dapat tu, okay, apakah dia punya result? Dia tanya pula result, so kita kena keluarkan result masa tu juga. Lepas tu dia dah bagi 2-3 paper untuk kita baca dalam kelas tu. Lepas tu dia bagi pula dalam 2-3 paper lagi, dalam 3 paper macam tu je. Dia bagi kita baca paper tu untuk bawa balik rumah. Dia akan suruh kita keluarkan, extract balik isu-isu apa semua tu. Isu, objektif, method yang dia guna, result, conclusion. Kita kena buat dalam slide pula, keluarkan balik daripada research tu, daripada paper tu. Barulah lama-lama kita faham apa benda yang perlu ada dalam paper. Faham tak? Betul, faham. Itu cara paling laju, paling senang, paling mudah yang akak pernah belajar. Lepas tu macam untuk research tesis ni, kita kenalah juga tambah pergi masuk kelas-kelas bengkel, sebab kita nak tahu cara buat analisis apa semua. Sebab kalau dalam research ni, dalam paper ni, dia pendek je. Dia tak ada sampai deep sangat. Dia pendek saja. Faham tak? Faham Kak. So macam itulah. So kita jumpa untuk next coaching kita. Nanti Nat cuba bersembang dengan geng-geng HLP tu. Kalau macam siapa yang nak masuk kategori sambung belajar kan, kalau nak join, nanti bolehlah Nat setkan satu hari untuk kita buat sharing session lah. Boleh tak?